persoalan sudah ada jawaban masing-masing. Jadi sekali lagi saya tegaskan apa yang dikatakan tentang holy water ini tadi sebenarnya adalah tidak benar. Tidak benar sama sekali. Jadi sebenarnya penggunaan holy water ini memang ada, tetapi kegunaannya adalah untuk aktiviti gereja, sama juga macam yang telah jika kita teliti dengan apa yang kejadian pada zaman dahulu, yaitu Nabi Musa dia membawa umat Israel keluar daripada Mesir. Dia hanya menggunakan satu tongkat untuk membelah lautan. Jadi semuanya ini terjadi bukan kerana kekuatannya sendiri ataupun kerana tongkat itu sendiri ataupun kerana magic, tidak. Tapi itu terjadi kerana adalah campur tangan Tuhan sendiri. Begitu juga dengan holy water. Holy water adalah air biasa tetapi yang didoakan untuk tujuan gereja. Jadi kalau bukan campur tangan Tuhan pun, saya rasa Nabi Musa pada masa itu dia pukul pun saya rasa sampai sekarang lautan kita akan terbelah. Kalau orang utara kata apa? Do katok sampai lari pun tak terbelah. Hadirin sekalian, ingin saya tegaskan bahawa dalam Islam, matlamat tidak akan sesekali menghalalkan cara. Kita kalau nak berdakwah macam mana sekalipun, kita tidak boleh memfitnah agama lain. Mungkin ada antara kita yang pernah membaca, tengok video, artikel dan sebagainya. Bila minum holy water tidak boleh mengucap. Kalau macam itu lebih baik Kristian letak je holy water dalam air mineral tu, semua jadi Kristian dah, tenang. Okay? Dan juga signifikan saya membacakan surah Al-Hujurat tadi. Kaji balik. Apabila sesuatu berita itu datang yang dibawa oleh seorang yang fasik, orang yang dusta, yang buat dosa berterus-terusan, kita kaji balik sama ada benar ke tidak benar berita itu. Dan bila kita percaya benda yang salah, kita sampaikan kepada orang daripada zaman ke zaman, akhirnya orang percaya ini holy water tidak boleh mengucap. Padahal ini adalah penipuan besar. Malah saya sendiri malu apabila kawan Kristian saya bertanya, kenapa ustaz anda menipu? Memang saya sangat-sangat malu. Anda semua boleh kaji, boleh tengok YouTube, boleh tengok balik ustaz yang bercakap mengeluarkan fakta minum holy water sampai tak boleh mengucap dan cara pembikinan holy water dan sebagainya. Saya memang nak clearkan betul-betul perkara di sini. Sebab Islam tidak akan sekali menghalalkan matlamat, menghalalkan cara. Baiklah, untuk sesi yang kedua penutup, belum penutup lagi. Saudara Syukri, soalan saya. Maafkan saya, saudara daripada wakil pengaduan Yi Guantao. Ajaran Yi Guantao merupakan ajaran yang plural yang mengandungi ajaran Buddha, Taoism, Confucius, Kristian dan Islam. Sebenarnya apakah kitab suci bagi Yi Guantao? Kerana kita lihat dari segi moral, semuanya lebih kurang sama je. Cumanya perbezaan ketara dari segi konsep ketuhanan. Jadi ajaran Yi Guantao ni bila mengatakan yang menggunakan ajaran semua ni, ajaran Confucius lah, Kristian, Islam semua ni, jadi macam mana tu kitab suci anda dan pegangan yang mana yang sepatutnya penganut Yi Guantao ni pegang? Kerana dari segi konsep ketuhanan rata-ratanya berbeza. Okey, silakan. Selamat sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Untuk agama saya, Guantao, saya masih barulah dalam agama ini. Jadi pada pendapat saya, agama Tao, dia walaupun dia ada pelajari sedikit tentang Kristian, Islam, dia lebih menitik beratkan tentang ajaran Confucius dengan Taoism.
Taoism, Lao Tzu, dia lebih mementingkan hukum alam semula jadi. Itu Tao. Jadi Tao itu hukum alam semula jadi. Jadi pada manusia, apakah sifat semula jadi yang kita harus miliki? Jadi ini bersambung dengan Confucius yang menekankan tentang sifat asal manusia yang mempunyai nilai-nilai alam dan seseorang manusia harus memiliki, itu pada yang tadi macam bertujuh taat kepada ibu bapa dan berbagai nilai moral yang kita pelajari semasa kita di sekolah dulu. Jadi bagi ajaran kita tahu kami kita berakan tentang dua segi ajaran itu Taoism dan Confucius. Bagi kerana ini walaupun pada nampaknya Confucius dengan Taoism ada sedikit berbeza, tapi mereka akhirnya mencapai matlamat yang sama. Sebagai contohnya, kita ingin menunjukkan satu destinasi, kita boleh memilih kenderaan yang berbeza, maupun kereta api, kereta atau kapal terbang dan sebagainya. Oleh itu, pada hakikatnya Confucius dan Taoism juga kita berakan untuk mencapai kesempurnaan seseorang manusia. Terima kasih. Terima kasih atas kupasan sebentar tadi. Saya cuba seboleh mungkin untuk mendengar, tetapi saya juga berharap agar sidang hadirin semua bersabar dalam kegelapan ini. Tak apalah, dari segi suara ni biar kita gelap, tapi biar hati kita terang. Yang ini baru betul-betul penutup untuk sesi yang kedua. Soalan saya kepada saudara Syukri, kenapakah dalam Islam lelaki boleh berkahwin 4, maksudnya berpoligami, sedangkan perempuan tidak boleh? Di manakah keadilan dalam Islam, dan bukankah dengan poligami ia boleh menindas wanita Islam? Persoalan ni kita minta saudara Syukri untuk lepaskan. Silakan. Mana-mana je pun tak apa. Saudara Syukri mempunyai suara yang lebih kuat dari saya, insyaAllah. Okey. Sebelum kita nak tanya, sebelum kita nak kata yang Islam ni tindas wanita, sebelum tu saya nak tanya. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke bumi ini, saya nak tanya, poligami dah wujud ke belum? Sudah wujud, betul tak? Kalau kita tengok di tamadun Cina, seperti di Maharaja mereka, ada salah seorang Maharaja mereka beristeri sampai 3,000 orang. Di tamadun India, di tamadun pre-Arab civilization, di tamadun Greek, di tamadun Rom. Tapi apabila Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke bumi ini, dia letak limit hanya 4 saja. Jadi saya nak tanya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dan selepas, mana satu yang lagi bagus? Selepas. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua pula, saya ingin terangkan kenapa Islam memberi lelaki kira macam orang kata benarkan penganutnya beristeri lebih daripada seorang. Okey. Tahu tak, daripada dulu sehingga sekarang masalah populasi antara lelaki dan perempuan di muka bumi ini, dari dulu sampai sekarang, siapa yang lagi banyak, lelaki atau perempuan? Perempuan. Dekat IM pun dah tahu dah berapa orang. Okey, betul tak? Okey, sebagai contoh, di USA pada tahun 1990, kalau semua sekali lelaki berkahwin satu, ada lebih kurang 7.8 juta perempuan yang tak dapat berkahwin. Ini saya bagi di US saja tahu, belum lagi di seluruh dunia.
7.8 juta perempuan tak dapat kahwin. Itu satu. Dan kita plus lagi 24 juta perempuan lagi tak dapat berkahwin di US. Tahu tak kenapa? Sebab lagi 24 juta lelaki US sodomize. Tahu tak apa tu? Gay. Jadi 24 juta tambah 7.8 juta, lebih kurang 30 juta something. Jadi saya nak tanya, apakah jalan penyelesaiannya? Jalan penyelesaiannya. Okey, dan itu pertama. Dan yang kedua, bayangkan, okey, orang kata kalau lelaki kahwin 4, kasihlah perempuan kahwin 4 juga. Okey, tak apa, okey. Nak tahu kan, kita try test. Okey, contoh, kalau seorang lelaki berkahwin 4 orang perempuan, kalau dia ada anak, saya nak tanya, anak dia boleh kenal tak siapa mak dia, siapa bapak dia? Boleh kenal tak? Boleh kan? Tetapi kalau kita terbalikkan, seorang perempuan berkahwin dengan 4 orang lelaki, kalau dapat anak, okey, mungkin dia kenal siapa mak dia, siapa bapak dia. Itulah sebab hanya lelaki dibenarkan berkahwin 4 dan perempuan tak dibenarkan berkahwin 4. Dan lagi satu, memang naluri perempuan ini kalau dia menyintai seseorang, dia menyintai kepada seorang saja. Betul tak? Betul tak? Dia cakap betul ke tidak? Saya bukan perempuan, tak cakap. Okey. Kalau lelaki pula naluri dia suka lebih kepada seorang. Betul tak? Berat. Okey. Nampak tak di sini kenapa? Dan jangan salah faham. Sebab di dalam Islam ada satu ayat yang akan membuatkan kamu semua terfikir sebentar, iaitu kalau kamu buka Al-Quran di dalam bab keempat surah An-Nisa ayat ketiga mengatakan Tuhan berkata kepada lelaki, kamu boleh berkahwin berapa ramai perempuan kamu suka, 2, 3 atau 4, tetapi kalau kamu tidak boleh berlaku adil pada mereka semua, kahwin hanya satu saja. Dan satu-satunya buku kitab agama di dunia ini mengatakan kahwin hanya satu, tertulis hitam putih, hanya Al-Quran saja. Boleh cek balik, boleh cek. Okay. Itu sebab ramai lelaki dalam Islam kahwin satu. Kenapa? Mereka tak mampu berlaku adil lebih kepada seorang perempuan. Okey, jelas? Ini kan? Lepas ni boleh fikir sendirilah. Okey, saya rasa setakat ini pembentangan saya dan saya serah kembali kepada Tuan Moderator. Terima kasih saudara juri atas ulasan yang menarik. Sebelum tu, Abang Kamera boleh confirm ada lelaki naluri lebih daripada 1/4. Gurau tadi gurau kan. Tapi hakikatnya sendiri sebenarnya ilmuwan hari ini, pengkaji-pengkaji hari ini cek balik, kaji balik, sebenarnya sunnah bagi lelaki berkahwin seorang. Sebenarnya sebab Rasulullah sebelum dia berpoligami, tempoh untuk berpoligami itu lama nak kahwin, yang nak diperintahkan untuk berkahwin lebih kan. Harus saja hukum untuk berpoligami. Tak percaya boleh cek balik Fatimah Syarhah dalam buku ni. Okey. Baiklah, sesi kedua juga telah pun melabuhkan tirainya. Dan kini adalah sesi yang paling audiens suka kerana kali ini anda pula dibenarkan voice out. Dan saya sebagai moderator yang listen anda. Baiklah. Soalan pertama saya buka kepada sahabat saya dari non-Muslim.
Siapa angkat tangan dulu, saya pilih lah. Senang je. Dan mungkin saya akan majukan persoalan. Oh, tak suka ya? Okey, tak apa, kita buka. Ya? Okey, silakan saudara. Perkenalkan diri. Kepada semua, saya ada soalan untuk beliau yang disebut agama Islam. Saya nak tanya, tadi kamu sudah jawab tentang isu orang Islam boleh berkahwin empat isteri tu. Saya nak tanya, adakah ini cara penyelesaian untuk wanita yang tidak berkahwin untuk menyelesaikan masalah perkahwinan ini? Okey, tak apa. Ada lagi? Okey, silakan. Okey. Adalah dunia globalisasi ini. Cara ini adalah tidak berkesan untuk semua wanita. Wanita ada kebolehan sekarang. Tanpa bukan kepada lelaki. Saya berpendapat bahawa cara ini adalah tidak sesuai. Walaupun dalam ajaran Islam kata begitu. Terima kasih. Dalam era globalisasi sudah tidak relevan lelaki berkahwin dengan perempuan. Ya, silakan saudara Syukri. Okey, sebenarnya begini. Kalau kamu perhatikan, okey, setiap orang dia ada naluri dia, iaitu naluri seks. Tak kira lelaki atau perempuan. Betul tak? Siapa kata tak betul tu? Ada something wrong. Okey. Saya nak tanya. Kalau contohlah orang kata nak membuktikan bahawa apa, lelaki dan wanita itu sama. Betul. Allah kata lelaki dan wanita lelaki dan wanita itu sama. Tetapi berbeza. Sama tapi berbeza. Okey, sebagai contoh. Ada seorang perempuan masuk ke dalam sebuah rumah. Dan rumah tu dihuni oleh dua orang pasangan, iaitu suami dan isteri. Apabila masuk seorang perompak, lelaki tadi lawan dengan perompak tu dan kemudian dia menang. Kemudian beberapa hari lepas tu perompak datang lagi dekat rumah tadi. Kemudian bagi berlaku adil, si suami kata, ayang, beberapa hari lepas saya sudah selamatkan kamu. Jadi untuk berlaku adil, kamu pula selamatkan saya. Jadi, contoh, lepas tu isteri ni pula balas. Oh, okey. Abang, tahun lepas saya lahirkan anak untuk kamu. Jadi tahun depan kamu lahirkan anak untuk saya. Boleh? Tak boleh. Tuhan tu dia adil, tapi tak sama. Dan itu adalah salah satu cara, saya tak kata wajib. Cara hanya dibenarkan, bukan wajib. Faham?
Ya. Pentingkan adalah satu lagi perkara dengan satu perempuan. Saya tak faham kenapa agama Islam boleh mementingkan perkara dengan satu perempuan. Saya nak tahu sebab. Terima kasih saudari. Silakan Syukri jawab. Silakan. Dari sana. Okey. Masa saya cakap tadi, Tuhan dah berkata, lelaki kalau tak mampu, berlaku adil. Kalau sama saja. Kalau sama saja. Sebab ramai lelaki mesti berkahwin satu. Kerana mereka tak mampu berlaku adil. Lain-lain perempuan. Kenapa? Nak mengelakkan penindasan terhadap wanita. Okey. Okey. Silakan terbuka. Tidak mampu berlaku adil dan itu sebaiknya wanita pula tidak kita beradil ke saya soalan yang kedua kepada sahabat-sahabat saya yang Muslim. Silakan. Soalan pendek tetapi jelas. Pendek dan jelas soalan. Sahabat-sahabat daripada Muslim. Okey, silakan saudari. Saudari boleh tak spesifikkan mana-mana ahli panel? Tolong spesifikkan. Baiklah. Terima kasih saudari. Ada tak ada Terima kasih kepada soalan sebentar tadi. Sebenarnya dalam Kristen perkahwinan melebihi daripada kahwin lebih daripada satu orang adalah dilarang sama sekali. Kerana ada tertulis di dalam Alkitab apa yang disatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan dan kita hanya boleh daripada satu orang istri ataupun satu orang suami kecuali jika salah seorang daripada pasangan itu melakukan zina. Tetapi sekiranya tidak apa masalah, sangat tidak dilarang untuk berkahwin lebih daripada seorang. Kerana bagi pandangan orang Kristen, bila perkahwinan itu adalah sesuatu yang suci. Thank you. Bagi orang Kristen, perkawinan itu adalah sesuatu yang suci dan sesuatu yang kudus. Jadi, bila seorang pasangan suami istri bersatu, dia maksudnya macam dua tubuh menjadi satu. Maksudnya telah disatukan oleh Tuhan. Jadi, secara pendeklah apa yang ajaran Kristen ada yang memang tertulis di dalam Alkitab mengatakan dengan jelas apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan. Itu saja. Terima
kasih saudari Patricia. Terima kasih juga saudari yang menyoal. Kali ni tak perlu dah nak jerit-jerit, lari-lari. Okay. Kita kembali semula kepada independent. Kita kembali semula kepada soalan sahabat saya yang non-Muslim. Dipersilakan. Boleh cuba je mikrofon ada dua. Sahabat yang non-Muslim. Boleh tak kita gunakan konsep siapa cepat dia dapat? Silakan. Kalau nak gabung sekali pun boleh. Diskusi mahasiswa plus kursus perkahwinan. Boleh. Ya? Saudara non-Muslim? Ke nak berpindah ke Muslim pula? Nanti tak adil pula kan? Non-Muslim juga. Boleh fikir, sekarang boleh fikir agak apa benda nak soalan nak tanya. Mikrofon dah berfungsi kan? Senang. Okey, silakan saudara. Halo, selamat petang semua. So saya ingin tanya satu soalan yang agak kontroversi sebelum ini tentang isu penggunaan nama Allah. So saya ingin tanya apa pendapat kepada yang panel Islam dan panel Kristian tentang isu ini. Terima kasih. Kalau adil, siapa yang kena jawab dulu? Siapa yang kena jawab dulu? Okey, sekali lagi. Patricia ke Syukri? Okey, ladies first. Patricia. Belum berdiri. Okey, menjawab kepada persoalan sebentar tadi, memang itu adalah boleh dikatakan agak kontroversi. Tapi sebenarnya jika menurut apa yang terdapat di dalam Alkitab, memang penggunaan nama sesilau penggunaan nama Allah dengan izin penggunaan nama Allah itu sebenarnya memang sudah ada di dalam Alkitab itu, tapi mungkin bukan mungkin lah, tapi saya ada juga mengikuti perkembangan isu ini di dalam berita apa saja, dan salah satu alasan mengapa pengharaman penggunaan nama Allah bagi yang non-Muslim adalah daripada segi definisi Allah itu maksudnya adalah Esa, satu yang tidak diperanakan. Tapi mungkin di sini ada juga kaitan dengan isu yang Kristen memang bukan terkenal, memang ada Tritunggal. Tapi mungkin perkara itu agak sukar untuk dipahami oleh orang yang bukan Kristen. Dan bagi saya, penggunaan nama Allah itu sekiranya dikatakan boleh membuatkan seseorang itu keliru atau apa. Bagi pendapat saya pribadi, saya rasa mungkin dalam publik mungkin kami tidak akan menggunakan perkataan nama Allah itu, tetapi dalam kebaktian, dalam di gereja kami sendiri ataupun semasa kami berdoa atau apa, saya rasa masing-masing tahu, baik itu Kristen ataupun Muslim. Bagi saya nama Allah itu ataupun penggunaan nama Allah itu bagi saya sendiri adalah macam pribadilah. Saya rasa kalau saya tahu Tuhan mana yang saya rujuk, maksud saya agak klise sedikit, tapi itulah saya rasa punca yang utamanya adalah disebabkan ada sedikit permasalahan